Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi bersama kelas Geografi Cikgu Azwa. Hari ini kita akan sambung bab 3 iaitu kesan-kesan peredaran bumi. Jadi hari ini kita akan belajar SP 2.1.4 iaitu menunjukkan kesan peredaran bumi. Kemudian SP 2.1.5 membahaskan kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Baiklah pelajar, minggu lepas kita telah belajar tentang peredaran bumi. Yang mana bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, masihkah anda ingat berapa masa yang diambil oleh bumi untuk mengelilingi matahari? Ya, bagus. Jawapannya adalah 365 1/4 hari ataupun bersamaan dengan 1 tahun. Baiklah pelajar, kita akan pergi kepada kesan-kesan peredaran bumi. Terdapat beberapa kesan daripada peredaran bumi, iaitu yang pertama sekali adalah kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana, iaitu musim panas, musim luruh, musim sejuk dan musim bunga. Okey, saya nak tanya pelajar, adakah Malaysia mengalami 4 musim ini? Tidak. Hal ini kerana apa? Kerana Malaysia berada di garisan khatulistiwa, iaitu kita mengalami musim panas dan lembap sepanjang tahun. Tidak seperti negara-negara yang beriklim sederhana. Untuk pengetahuan pelajar, peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi bumi menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Okay, ini menunjukkan gambar ajar tentang 4 musim akibat peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, jika kita lihat, A adalah musim equinox. Okey, equinox sama juga dengan C, iaitu mengalami musim equinox. Tetapi A adalah musim equinox, musim bunga, berlaku pada 21 Mac. Manakala C adalah kejadian equinox musim luruh berlaku pada 23 September. Okey, manakala B dan D mengalami musim solstice. Okey, satu solstice musim panas, manakala satu lagi adalah solstice musim sejuk. So kita tengok apa itu equinox dan apa itu solstice. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu equinox. Okey, equinox berlaku apabila matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Sini awak tengok dia berada di sini. Okey, matahari berdiri tegak di atas garisan khatulistiwa. Okey, matahari. Okey, matahari kena dekat ni garisan ni. Alright, sama juga dengan sini. Okay, bermaksud dia kalau awak tengok gambar aja, kedudukan matahari macam ni lah nanti. Dia ngam-ngam. Okay, dekat tengah. Sama jugalah dengan di sini. Okay, yang mana hemisfera utara, okay, awak masih ingat tak? Ini kita namakan sfera. Satu bulatan panggil sfera. Separuh bulatan kita panggil hemisfera. Sini kutub utara. So, hemisfera utara. Sini kutub selatan. Jadi, dia hemisfera selatan. Ini dimaksudkan hemisfera utara, hemisfera selatan. Okey, kita tengok hemisfera utara mengalami musim bunga. Okey, mengalami musim bunga. Sini akan berlaku musim bunga. Okey, berlaku musim bunga. Okey, dan hemisfera selatan mengalami musim luruh. Manakala di bahagian selatan dia akan mengalami musim daun dia gugur. Musim luruh daun dia gugur, bunga dia pun layu semua.
Boleh? Sini bunga kembang. Bunga hidup, segar. Sini bunga layu, mati, gugur. Di sini. Okey? Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Bila matahari berada di tengah-tengah ni, berada di tengah-tengah ni, jadi waktu siang dan malam dia sama panjang. Sebab apa? Sebab kedudukan matahari dia berada di tengah-tengah. Kita tengok pula equinox musim luruh, iaitu berlaku pada 23 September. Sama juga macam equinox musim bunga. Tapi musim bunga tadi bulan Mac. Untuk musim luruh adalah pada 23 September. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Tadi saya beritahu dekat sini matahari berada tegak di atas garisan khatulistiwa. Yang mana hemisfera utara mengalami musim luruh, manakala hemisfera selatan mengalami musim bunga. Sampai dekat bulan Mac tadi, yang bunga di atas, yang luruh di bawah. Bila dah sampai pula bulan September, dia sudah bertukar. Di bahagian kutub utara akan mengalami musim luruh. Pokok-pokok dia gugur, daun-daun gugur. Manakala di kutub selatan mengalami musim bunga. Masa ni bunga akan kembang. Cantik. Kita tengok hampir semua kawasan di bumi mengalami tempoh siang dan malam sama panjang. Untuk solstice, ada dua solstice iaitu solstice musim panas berlaku pada 21 Jun dan juga solstice musim sejuk iaitu 21 Disember. Senang je nak ingat bila berlaku musim solstice sejuk, musim sejuk berlaku semasa Christmas. Masa Christmas. Kita tengok dulu solstice musim panas. Apa yang dimaksudkan dengan solstice musim panas? Solstice musim panas berlaku apabila matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. Ini adalah garisan sartan. Matahari berada di sini. Kedudukan dia tu mataharinya berada di sini. Kita tengok. Ini ada separuh hemisfera utara, separuh hemisfera selatan. Yang mana hemisfera utara mengalami musim panas. Di sini mengalami musim panas. Saya pangkah ni, dia mengalami musim panas. Kenapa dia mengalami musim panas? Sebab kedudukan matahari dia di garisan sartan. Manakala di kutub selatan, yang saya bulat ni, mengalami musim sejuk. Mengalami musim sejuk. Kawasan di hemisfera utara, waktu siang dia lebih panjang sebab dia menerima matahari lebih di sini. Manakala di selatan, dia menerima waktu malam yang lebih panjang. Boleh? Saya tulis semula. Di kutub utara, waktu pagi dia lebih banyak. Waktu malam dia lebih sedikit. Bagi kutub selatan pula, waktu pagi dia lebih sedikit. Waktu malam dia lebih banyak. Boleh. Kutub utara mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan mengalami 24 jam malam pada Mei hingga Oktober. Kita pergi pula kepada solstice musim sejuk. Untuk solstice musim sejuk, matahari tengah hari tegak berdiri di atas kepala garisan jadi. Tadi di garisan sartan sini, masa solstice musim sejuk di garisan jadi. Di sini garisan jadi. Saya gariskan dulu hemisfera dia. Yang mana di hemisfera utara akan mengalami musim sejuk. Sini terima musim sejuk. Manakala hemisfera selatan dia akan terima panas. Musim panas. Sini juga waktu pagi dia lebih panjang. Sebab apa? Sebab kedudukan matahari di garisan sartan. Manakala di kutub utara, waktu malam dia lebih panjang berbanding waktu pagi. Sebab garisan dia tak kena cahaya matahari. Boleh Sama juga hampir
Okey, sama juga kutub selatan mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan Okey, sama juga kutub selatan menerima 24 jam siang, manakala kutub utara mengalami 24 jam malam, iaitu antara November hingga April. Kesan kedua, peredaran bumi adalah fenomena gerhana. Okey, fenomena gerhana. Okey, terdapat dua jenis gerhana, iaitu yang pertama sekali adalah gerhana bulan, manakala yang kedua adalah gerhana matahari. Okey, apa perbezaan di antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Okey, mula-mula kita tengok dulu kedudukan bumi dan bulan. Okey, untuk gerhana bulan, yang mana matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan yang lurus. Duduk selari selari. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Nampak tak? Bumi duduk dekat sini. Okey, bulan ni dia tidak terima cahaya matahari. Terlindung daripada cahaya matahari sebab bumi duduk dekat depan dia. Okey, keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlaku gerhana. Okey, menyebabkan berlaku gerhana bulan. Okey, manakala semasa gerhana matahari, bulan menghalang cahaya matahari ke bumi. Nampak tak? Bulan duduk dekat depan sekali. Dia halang cahaya matahari daripada bumi ni kena. Jadi, certain kawasan dekat sini ni dia takkan terima cahaya matahari. Okey? Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Dia duduk dalam satu garisan lurus. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Okey, jadi dia tidak menyeluruh lah. Okey, gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Masa ni kita akan nampak keadaan matahari tu macam bentuk cincin. Sekejap saya lukis sikit. Awak akan nampak macam ni. Ni bulan ni bulan. Saya warna sikit. Okey, saya warna sedikit. So, ini bulan. Ini matahari. Saya warnakan sikit ya. So, awak akan nampak dia macam bentuk cincin lah. Sebab saya nak tunjuk dengan awak dengan jelas. Sekejap ya. So, bayangan dia macam ni. Okey, sekejap ya. Saya tukarkan lagi. Yang ni adalah matahari. Yang ini adalah bulan yang melindungi cahaya matahari. Awak nampak bentuk dia seperti ini. Jadi, untuk memudahkan awak, nak ingat, awak ingat satu saja, awak ingatlah gerhana bulan. Bila gerhana bulan, bermaksud bulan. Okey, untuk memudahkan awak ingatlah gerhana bulan. Lepas tu, bila gerhana bulan berada di belakang. Cukuplah, bulan berada di belakang, so gerhana bulan. Boleh? Alright. Okey, jadi pelajar, hari ni kita dah belajar dua kesan peredaran bumi, iaitu yang pertama sekali adalah kejadian 4 musim. Okey, kejadian 4 musim. Yang kedua adalah gerhana. Okey, semua itu berlaku dalam tempoh peredaran bumi, iaitu yang mengambil masa 1 tahun. Boleh tak kita tukar-tukar cuaca, sejuk, panas, geluruh, bunga dalam tempoh 1 hari? Tidak boleh. Jadi dia tidak
Y. Okey, itu saja. Kita jumpa nanti di kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum.